Kerajaan sedia ditegur ulama asalkan bukan fitnah, cercaan atau menghukum. Ahli perniagaan dan pegawai SPRM dituduh terima rasuah untuk pastikan anak Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak direman. Pengeluaran gula putih bertapis jernih dibenarkan serta-merta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Golongan ulama harus berani menegur kerajaan demi ikhlas demi memartabatkan umat Islam dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedia menerima sebarang teguran dalam saluran yang baik namun bukannya berbentuk mencerca, menfitnah serta menghukum. Ulama boleh tegur dengan baik, menghormati dan mendampingi supaya dapat diperbaiki. Itu yang ditekankan oleh kedua-dua ulama. Bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Iaitu dan bila pemimpinan pula, bila dengar ulama yang bercakap dengan ikhlas dan berani menegur dan diterima dengan baik teguran itu dan menjawab dengan baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri muzakarah ulama Umara pada Festival Turath Islami Selangor di Shah Alam. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengarahkan Kementerian Pendidikan KPM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerbitkan semula himpunan 40 hadis Imam Nawawi untuk diedarkan ke sekolah seluruh negara. Ujarnya himpunan hadis itu dilihat mampu memberi perkembangan ilmu kepada pelajar khususnya beragama Islam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata beliau akan mengatur pertemuan bagi mencari penyelesaian isu bekalan air di Kelantan dan Sabah minggu depan. Ia akan membabitkan Kementerian Keuangan, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kerajaan Kelantan serta Sabah. Saya sedang mengatur pertemuan di antara Kementerian Sumber Asli, Kementerian Keuangan dan Menteri Besar Kelantan. Begitu juga dengan Sabah. Saya cuba ubah sesuai jadual untuk minggu depan. Perdana Menteri sebelum ini dilaporkan berkata akan mengundang Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob untuk mencari jalan penyelesaian isu bekalan air di dua negeri berkenaan. Beliau komited dalam mencari jalan kepada isu terbabit selepas mendapat input permasalahan daripada pemimpin terbabit. Dua syarikat pengeluar gula tempatan dibenar mengeluarkan gula putih bertapis jernih dengan harga tidak dikawal kerajaan. Sebaliknya ditentukan oleh pasaran mulai hari ini. Bagaimanapun syarikat terbabit perlu memastikan bekalan gula putih bertapis kasar dan halus sedia ada mencukupi sebagai syarat kelulusan permohonan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kebenaran penjualan gula putih bertapis jernih diberikan kepada MSM Malaysia Holdings Berhad MSM dan Central Sugars Refinery Sendirian Berhad CSR. Ujarnya permohonan pengeluaran gula terbabit adalah sebahagian pelan pemasaran syarikat berkenaan untuk terus kekal berdaya saing dan lestari. Ops manis akan diteruskan selama sebulan lagi. Ini adalah untuk kita pastikan walaupun telah wujud pengeluaran gula putih bertapis jernih yang diizinkan harganya tidak dikawal itu, dengan wujudnya gula bertapis jernih ini tidak mengganggu ataupun tidak menjadi gantian kepada gula bertapis kasar dan halus yang saya sifatkan sebagai gula rakyat yang mesti berada di pasaran minimum 42,000 tan sebulan. Jelasnya keadaan itu sama seperti penjualan petrol RON 95 dan beras putih yang mempunyai kawalan harga manakala RON 97 dan beras premium ditentukan pasaran. Tindakan boleh diambil ke atas syarikat pengeluar jika tidak mengeluarkan bekalan gula putih bertapis kasar dan halus mencukupi di pasaran.
Amaran sama juga kepada mana-mana pemborong dan peruncit yang mengenakan pembelian bersyarat atau tidak menjual gula putih bertapis sedia ada kepada pelanggan. 43 kontrak bernilai RM10.128 bilion telah dimuktamadkan Kementerian Pertahanan bagi memperkukuhkan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia melibatkan 20 dokumen kontrak, 21 surat setuju terima dan 2 surat niat yang turut melibatkan perolehan beberapa aset pertahanan baharu. Sepatutnya banyak lagi lah, tetapi kita menilai semula kontrak-kontrak tersebut untuk kita membuat penilaian, khususnya kita untuk meneliti semula perkara tersebut. Jadi alhamdulillah ianya berjalan lancar pagi ini dan saya berharap supaya perolehan aset-aset ini akan dapat kita terima dengan keadaan baik dalam jangka masa yang ditetapkan. Tentera Darat Malaysia katanya akan menerima 4 buah helikopter Sikorsky UH-60A Plus Black Hawk yang berfungsi sebagai platform kepada tim nukleus bagi tujuan latihan dan tugasan penerbangan operasi melalui sewaan daripada Aero 3 Defence and Services Sdn Bhd. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani dokumen kontrak, memorandum persefahaman, surat setuju terima dan surat niat oleh Kementerian Pertahanan pada pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2023. Tambahnya bagi Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, perolehan yang sedang berlangsung turut melibatkan 18 unit FA-50, Fighter Lead in Trainer Light Combat Aircraft yang akan diperolehi daripada Korea Aerospace Industries Limited. Sementara itu, sekurang-kurangnya 10 unit pengawasan bergerak MSU diperlukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bagi meningkatkan keupayaan pemantauannya. Pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim berkata, dengan keupayaan pengesanan hingga 25 batu nautika, radar MSU adalah inisiatif jangka pendek dalam mencegah jenayah seperti perdagangan haram, penyeludupan dan perikanan haram. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis penyerahan 1 unit MSU kepada APMM sempena 5/23. Ia turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam operasi APMM sendiri, kita memfokuskan sasaran jarak dekat untuk mengenali sasaran-sasaran kecil yang mencurigakan. Jadi secara umum kita boleh tahu keupayaan mengesan adalah seluruh 25 batu nautika, tapi pengesanan pada jarak dekat menjadi tumpuan kita. MSU bernilai RM4 juta seunit berfungsi untuk mendapatkan liputan sensor yang maksimum selain memperluaskan liputan maritim dan membentuk masa yang hampir nyata seperti gambar permukaan bagi memastikan rondaan serta operasi mencari dan menyelamat yang lebih cekap. Ia juga melengkapkan peranan sistem pengawasan laut Malaysia dalam mengesan aktiviti yang mencurigakan di laluan tikus dalam usaha menghentikan aktiviti penyeludupan atau pencerobohan di kawasan perairan maritim negara. Sistem radar MSU juga bakal bertindak bagi mengesan sebarang objek atau imej dalam operasi mencari dan menyelamat disesuaikan dengan pacuan 4 roda sebagai platform pengesanan yang tahan lasa untuk pelbagai jenis operasi. Seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan ahli perniagaan dikenali Datuk Roy mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia bagi 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM640,000 supaya anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak direman. Muhammad Rashidi Muhammad Said 43 dan Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir 54 membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi. Mereka didakwa bersama-sama secara rasuah meminta suapan wang tunai RM400,000 daripada Siti Dalina Berhan 47 pada 5 Mac lalu. Ia sebagai dorongan untuk tidak menahan reman Datuk Fakhru Yassin Mahidin semasa siasatan pihak SPRM. Mereka juga didakwa menerima suapan wang tunai RM200
RM240,000 daripada Said Farid Said Al-Altas 41 sebagai dorongan untuk tidak menahan reman individu sama. Sementara itu, di hadapan Hakim Suzana Hussein, Muhammad Hussein turut mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan meminta rasuah RM2 juta daripada Siti Dalina dan Said Farid. Ia sebagai dorongan untuk menukarkan pertuduhan yang lebih ringan, menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan mengurangkan wang jaminan terhadap kes pendakwaan yang dihadapi oleh ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad. 7 Julai depan sebutan semula kes. Tidak wajar bagi Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI membenarkan Perdana Menteri untuk menjadi saksi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU bagi syarikat yang tidak mempunyai track record. Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan imej negara perlu dipelihara, khususnya apabila berurusan dengan negara asing seperti negara ekonomi kedua terbesar dunia, China. Pada sidang Dewan Rakyat Isnin lalu, Datuk Seri Johari yang juga bekas Menteri Keuangan kedua mempersoal sama ada MITI atau Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA ada melakukan proses tapisan terhadap syarikat yang menandatangani MOU dengan syarikat China ketika lawatan Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi ada rakyat di luar sana hantar saya senarai syarikat-syarikat yang sign MOU yang merangkumi 170 bilion lah. Jadi adalah syarikat-syarikat itu sebahagian daripadanya tidak mempunyai track record, itu saja. Jadi saya cakap kalau yang mana-mana tak ada track record ni bukan tak boleh sign MOU, boleh, tak payahlah bawa PM untuk witness. PM ni supposed to be sign something that very big macam Geely. Okay, go ahead, no problem. Sebab kita nak kena jaga image country when especially bila kita deal dengan foreign parties. Dalam menjawab persoalan ahli Parlimen Titi Wangsa itu, Menteri MITI menerusi satu hantaran video di laman sosial beliau berkata penilaian syarikat dibuat oleh Jawatan Kuasa Pemilihan MOU. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI yang akan menganalisa kekuatan kewangan syarikat tempatan yang terlibat dengan MOU tersebut. Pejabat undang-undang MITI yang akan memastikan bahawa MOU tersebut tidak akan memberi sebarang implikasi buruk terhadap kerajaan Malaysia. Jadi kenapa tak jawab dalam Parlimen? Nak kena buat dalam video, itu ni masalah dia. Kadang-kadang isu-isu macam ni jawab dalam Parlimen, because soalan saya itu adalah soalan Parlimen. Jadi boleh masuk dalam handset. Jadi in future tak ada orang boleh politikkan benda ni pasal dia jadi reference point kepada rakyat. Itu saja. Jelas beliau tidak menjadi masalah jika syarikat yang tiada mempunyai track record meterai MOU dengan syarikat China, tetapi janganlah melibatkan Perdana Menteri. Berdasarkan maklumat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, terdapat 6 daripada 19 syarikat yang meterai MOU berkenaan tidak mempunyai track record. Tapi saya rasa in future, kalau nak sign MOU ni, kena vetting through dulu syarikat-syarikat ni. Kalau syarikat-syarikat yang ada RM2 paid up capital, RM100 paid up capital, turnover pun tak ada, and you ask PM to witness, mana boleh? Kena jaga standard Malaysia ni. Barulah orang trust FDI ni. Pada masa sama, beliau berkata MOU bernilai RM170 bilion itu mampu membuahkan hasil jika semua pihak di negara ini bekerjasama sebagai satu pasukan. Beliau juga berpuas hati jika 70% daripada nilai pelaburan bagi MOU itu dapat direalisasikan. Suami isteri dituduh dera 2 anak. Laporannya seketika nanti. Tanah mendap didakwa menyebabkan rumah retak. Semakin lama, semakin kita boleh nampak ada retakan dan juga ada pergerakan tanah sebenarnya. Penduduk bimbang akan keselamatan mereka serta risiko runtuhan. Memang saya takut. That's why saya tak nak pindah ke rumah ni. Lepas tu saya tak nak buat renovate. Saya nak jual pun tak guna juga. Ikuti laporannya dalam Aduan Rakyat Sabtu ini di Buletin Utama TV3. Membantu anda menjalinkan hubungan dan membangunkan perniagaan. Satu bank untuk ASEAN. Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Something inside of me
Do you remember the day we met? How could I forget? Happy anniversary. UOB cards for all you love. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Hampir 600 jemaah haji Malaysia akan mula memasuki kuarter suci Makkah esok. Pengarah Operasi Maktab Muhammad Sawal Abong berkata, kumpulan jemaah itu terdiri daripada kumpulan penerbangan awal yang tiba di Madinah Ahad lalu. Kumpulan jemaah haji kumpulan awal itu akan ditempatkan di maktab di bangunan Ibu Pejabat Tabung Haji di Makkah, iaitu Abrash Janadria. Katanya pihak TH di Makkah telah bersedia sepenuhnya untuk menyantuni kumpulan pertama Duyufur Rahman itu. Beliau berkata pihaknya menjangkakan mengurus kemasukan lebih 1,200 jemaah haji sehari pada waktu puncak. Setibanya di Mekah, jemaah haji berkenaan akan dibawa ke bilik penginapan masing-masing dan berehat sebentar sebelum ke Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Kami kita menguruskan segala aktiviti jemaah haji yang berada sepanjang berada di Tanah Suci, termasuk menjaga kebajikan, menjaga keselamatan dan juga memberikan jemaah haji ini panduan-panduan ibadah haji, dan juga kita akan membawa ziarah di luar daripada Kota Suci Mekah. Muhammad Sawal berkata demikian kepada kumpulan wartawan yang mengikuti rombongan TH bagi operasi Haji 1444 Hijrah. Secara keseluruhan terdapat 9 maktab penginapan TH di Mekah untuk menempatkan keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia. Malaysia menggesa rakan strategi ASEAN agar menumpukan usaha bersepadu dalam mencapai matlamat pembangunan mapan SDG ke-5 yang menekankan kepentingan untuk memperkasa kesaksamaan jantina, mengukuhkan institusi keluarga dan meningkatkan kebajikan masyarakat. Menyandang peranan sebagai pengurusi mesyuarat peringkat Menteri Kebajikan dan Pembangunan Sosial ASEAN ke-11, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri turut mengulangi keperluan untuk menghadapi status negara tua pada 2030. Bertemakan mempercepatkan pelaksanaan komitmen ASEAN untuk kesaksamaan jantina dan kemasukan sosial, mesyuarat AMMSWD ke-11 menzahirkan komitmen ASEAN sebagai komuniti inklusif yang mempromosikan kualiti hidup yang tinggi dan akses yang saksama kepada setiap individu, termasuk melindungi hak wanita dan masyarakat secara keseluruhannya. Menurut Datuk Seri Nancy, ianya selari dengan wawasan ASEAN 2025 dan rangka tindakan sosio-budaya ASEAN 2025. Dalam pada itu, kementeriannya juga komited mempertingkatkan penjagaan, perlindungan dan sokongan bagi membolehkan warga emas menjadi anggota masyarakat yang sihat dan aktif, seperti yang didukung di bawah Deklarasi Kuala Lumpur 2015 memperkasa warga emas di ASEAN. Ini sejajar dengan pelan kerajaan yang memformulasikan dasar dan pelan tindakan warga emas negara sebagai persediaan mendepani Malaysia mencapai status negara tua 7 tahun lagi apabila dijangka 15.3% daripada populasi rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas.
Bilangan ketua isi rumah KIR miskin Tegar berdaftar berkurang daripada 124,744 kepada 118,217 KIR bagi tempoh 15 Disember tahun lalu hingga 15 Mei lalu. Mengikut data Dinamik E-Kasih Seliaan Unit Pelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri JPM, KIR miskin daftar pula berkurang daripada 304,911 kepada 299,080 KIR dalam tempoh sama. Beliau berkata demikian pada sidang Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan Tegar sejak 6 bulan lalu. Terkini yang diterbitkan adalah untuk tahun 2019 di mana insiden kemiskinan mutlak adalah 5.6% dan insiden kemiskinan Tegar adalah sebanyak 0.4%. DOSAM sedang memutamatkan pendapatan HIES dan BA 2022 yang dijangka diterbitkan pada suku ketiga tahun 2023. Katanya situasi pasaran buruh negara bertambah baik sejak negara memasuki fasa peralihan ke endemik dengan kadar pengangguran bagi Mac tahun ini menurun kepada 3.5% berbanding 5.3% pada Mei 2020. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh pada tahun lalu juga membantu menyokong pemulihan dalam pasaran buruh. Pelbagai intervensi juga dilakukan untuk menstruktur ekonomi negara dengan keperluan ekonomi rakyat berhubung menangani kemiskinan dan sebahagian daripada langkah membantu golongan miskin telah diumumkan Perdana Menteri dalam bajet 2023. Antara langkah yang diumumkan sumbangan tunai rahmah kepada hampir 9 juta penerima dengan peruntukan hampir 8 bilion ringgit, bantuan pelbagai subsidi kepada pesawah dan pekebun kecil dan pakej perpaduan prabaya internet mudah alih. Kira-kira 2,000 peniaga di Bandar Hilir Melaka meminta kerajaan negeri memperhalusi semula cadangan melaksanakan zon bebas kenderaan di kawasan berkenaan. Mereka mendakwa cadangan yang akan dilaksanakan Jumaat hingga Ahad setiap minggu mulai bulan hadapan itu dilihat akan lebih banyak mendatangkan impak negatif sekaligus menjejaskan perniagaan mereka. Dakwa mereka tiada persiapan rapi dilakukan terutamanya dari aspek kemudahan awam yang mana kritikal bagi sesebuah zon bebas kenderaan. Lebih dikesalkan cadangan yang disifatkan terburu-buru itu hanya diketahui peniaga melalui media serta tiada sebarang perbincangan diadakan bersama peniaga. Jelas mereka perancangan rapi perlu dilakukan bagi memastikan pengunjung tempatan dan pelancong asing mempunyai akses lebih baik ke kawasan tarikan pelancongan itu. Ia termasuk menyediakan kawasan meletak kenderaan khas di luar Bandar Hilir serta kenderaan perantara untuk membawa pengunjung. Berapa banyak shuttle yang ada dan juga kereta pelancong ni nak letak kat mana? Jadi adakah benda tu menguntungkan satu pihak ke? Adakah ada shuttle ni, adakah daripada pihak-pihak yang lain, dia macam mana kecekapan dia? Jadi kita tengok sekarang ni pun perkhidmatan awam pun taklah secekap mana. Jadi kami jadi tanda tanya. Gagal menyediakan persiapan yang perlu, cadangan itu dilihat mampu menjejaskan jumlah pelancong sekaligus mengeruhkan situasi peniaga yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Tidak hanya peniaga, kesukaran yang dihadapi pengunjung turut perlu dipertimbangkan pihak bertanggungjawab. Tapi bila kita nak jeng-jeng barang sejauh 2 km, 3 km, bawa cencaluk, bawa belacan contoh kan. Jadi pada saya macam tak kenalah. Nak bawa jauh-jauh kan. So, nak beli barang kraftangan yang besar-besar, kalau katalah nak naik shuttle, tunggang langgang macam tu kan, serabut. Turut menggusarkan mereka, kawasan yang terlibat dalam zon berkenaan turut meliputi institusi sekolah dan pusat perubatan. Mereka tak dapat parking, so dia round 2-3 kali. Kalau dia senang masuk, senang parking, so ini jam saya tengok boleh selesai lah. Parking punya problem. Lagi sini ada sekolah, ada medical center. Hanya bila tidak ada pembincangan dan tidak libatkan peniaga-peniaga ni, jadi kita mempunyai tanda tanya lah. Apa kesan terhadap kami? Itu je lah. Kita menyokong apa yang kerajaan nak buat, tapi benda ni perlu diperhalusi lah.
11 Mei lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan kajian mengenai zon bebas kenderaan itu sedang dilakukan dan tempoh percubaan akan dilaksanakan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB pertengahan Jun ini. Antara kawasan dikenal pasti bagi zon berkenaan adalah Jangkawak, Dataran Pahlawan dan sekitar kawasan bangunan Memorial Kemerdekaan serta A Formosa melibatkan keluasan 5 km persegi. Pasangan suami isteri diharapkan ke Mahkamah Session Kuantan Pahang atas pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap 2 anak mereka Januari lalu. Bagaimanapun tertuduh Nur Alif Rizwan Zakaria 29 tahun dan Nur Syafiqah Rosli 28 tahun, masing-masing bapa tiri dan ibu kandung kepada mangsa mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Mughzani Mukhtar. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Bukit Rangit. Pertuduhan dibuat muka Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan pasangan itu masing-masing diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. Selain diperintah untuk tidak mendekati mangsa yang kini dijaga nenek mereka serta melapor diri di Balai Polis setiap bulan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes 4 Julai depan. Parti Move Forward intai jawatan Speaker Dewan luar negara seketika nanti. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Kita beralih ke laporan Detik Niaga. Kerajaan dijangka membentangkan rang Undang-Undang RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA di Dewan Rakyat tahun ini. Akta itu bakal mengukuhkan rangka kerja undang-undang berkaitan kecekapan dan pemeliharaan tenaga bagi memastikan pelibatan pelbagai peringkat institusi dan organisasi. This will assist in not only regulating energy efficiency and conservation, but also assist consumers to adopt more efficient equipment and appliances and better manage their energy consumption to reduce wastage. And the Center for Civilizational Dialogue Mac lalu draft RUU berkenaan berada dalam proses kajian sebelum dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Sementara itu, Nik Nazmi berkata aspek inovasi amat diperlukan bagi memastikan ekonomi negara kekal relevan. Harga minyak sawit mentah dijangka mampu meningkat mencecah RM4,000 satu tan separuh kedua tahun ini. Menurut Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, peningkatan ini dipengaruhi pengeluaran yang rendah akibat fenomena cuaca panas El Nino.
But the good thing, of course, when the production is low, export is, the demand is high. So this is where we are seeing that, the price going to go up. This month we can see the price is a bit low, around 3,008. But inshallah, I think maybe second half of this year we will expect the price to go up again, especially with the El Nino effect now. Untuk rekod pengeluaran sawit susut 20% pada 2016 ekoran El Nino, bagaimanapun fenomena kali ini dijangka tidak memberi kesan ketara kerana faktor kemasukan semula pekerja asing dan kaedah penanaman lebih baik. MPOB juga masih yakin pengeluaran mampu mencapai 19 juta tan pada tahun ini, lebih tinggi berbanding daripada 18 juta tan pada 2022. Kerajaan diminta untuk membabitkan pemain industri dalam setiap perbincangan mengenai penguatkuasaan dasar baru. Pemain industri berpendapat ini langkah penting bagi memastikan dasar baru yang lebih mampan dan memberi impak positif kepada ekonomi negara dan semua pihak terlibat. Kita mohon kerajaan dapat membuat perjumpaan bersama industri player, serta lain juga untuk untuk mencari jalan penyelesaian. Dan kita yakin bahawa Persatuan mampu memberi impak yang sangat baik kepada industri, kepada negara dalam memberi pandangan. Antara isu yang diperhalusi termasuk cadangan kadar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP majikan dinaikkan kepada 20% yang dilihat membebankan majikan. Ini selain penyediaan rangka kerja gaji progresif yang perlu dibincangkan dengan semua pemegang taruh supaya dasar tidak menambah kos kepada majikan. Nilai ringgit terus diniagakan lemah dan melepasi paras 4.6 berbanding dolar Amerika hari ini terendah dalam tempoh 6 bulan. Situasi ini disebabkan pengukuhan dan permintaan tinggi dolar Amerika dengan jangkaan kenaikan kadar faedah di negara itu. Unit tempatan juga rendah berbanding mata wang utama serantau. Bagaimanapun pakar ekonomi yakin kelemahan ringgit ini hanya untuk jangka masa pendek disokong pertumbuhan ekonomi negara yang positif. Unit tempatan juga dijangka mampu mencecah 4.1 berbanding dolar Amerika akhir tahun ini. Dalam pada itu, ringgit turut mencecah paras terendah dalam sejarah berbanding dolar Singapura, selain terendah dalam tempoh 6 tahun berbanding rupiah. Penganalisis berpendapat ringgit yang lemah akan memberi kesan negatif kepada pengimport seperti pengilang produk pengguna serta makanan. Sebaliknya, pengeksport akan meraih manfaat. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini selari sentimen lemah bursa serantau. Ini berikutan aktiviti jualan ketika akhir urus niaga dalam kaunter peladangan. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.51%. Sementara itu, ringgit turut ditutup rendah pada 4.624 berbanding dolar Amerika. Kajian menunjukkan 1 daripada 3 kanak-kanak di negara ini berusia bawah 12 tahun tidak mempunyai akses pengambilan vitamin D dan kalsium yang mencukupi dalam diet harian. Komited untuk memupuk kesedaran mengenai kepentingan pengambilan susu dalam kalangan rakyat Malaysia, Marigold HL mengumumkan usaha sama dengan penyanyi Ernir Zakri sebagai duta jenamanya. Menurut Ketua Pemasaran Kutra Enterprises Sdn Berhad Yap J. Queen, penglibatan Ernie sebagai duta jenama akan turut menjayakan kempen pendidikan Super Milk bagi menggalakkan gaya hidup aktif selain meningkatkan tahap dan kepelbagaian aktiviti fizikal mereka. Sebenarnya susu Marigold HL bukan seperti susu biasa ya.
ia mengandungi 38% lebih kalsium dan 31% lebih protein berbanding dengan susu lembu biasa. Ia juga mengandungi 9 vitamin yang penting seperti zat besi, asid folik, vitamin C, vitamin D dengan vitamin B. Ia juga susu rendah lemak dan rendah laktosa. So ia memang sesuai lah untuk merangkumi keperluan kesihatan warga Malaysia lah. Dalam pada itu, Ernie yang ditemui turut menyatakan komitmennya untuk menjayakan kempen Super Milk selain menyingkap bagaimana pengambilan susu Marigold HL dapat memperbaiki kualiti kehidupan beliau dan keluarga. Saya berada di dalam industri ni, saya mungkin mahu memberi satu usaha ataupun satu benefit kepada semua peminat-peminat. Jadi one of the way yang saya nak beri adalah tentang kesedaran kesihatan, because the saddest truth is kita ramai yang kurang peka tentang khasiat susu. Bagi menjayakan kempen Super Milk, susu Marigold HL akan menjelajah ke 4 lokasi bersama Ernie Zakri, iaitu di Maidin USJ Selangor, Bertam Pulau Pinang, Mutiara Rini Johor dan Gombadak Terengganu. Untuk maklumat lanjut mengenai inisiatif Marigold dan aktivitinya, layari laman sesawang tertera. Laporan antarabangsa. Malaysia Indonesia melalui pentadbiran Jabatan Kasta masing-masing mencapai kata sepakat untuk mempertingkat usaha mementeras penyeludupan dadah di sempadan darat kedua-dua negara dengan melancarkan operasi bersama di Jakarta. Kerjasama termasuk pertukaran maklumat berisikan aktiviti penyeludupan dadah. Lokasi strategik di sempadan negara menjadikannya tumpuan sindiket dadah jaringan antarabangsa. Laporannya disediakan Wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiarto. Fokus utama operasi bersama ini ialah aktiviti penyeludupan dadah di sempadan Sabah dan Sarawak, juga sempadan laut sebelah timur Kalimantan, Indonesia. Penguatkuasaan di wilayah itu penting bagi Malaysia Indonesia dalam usaha memerangi sindiket dadah utama. Selain pertukaran maklumat risikan aktiviti penyeludupan dadah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia sepakat berkongsi amalan terbaik penguatkuasaan sempadan kedua-dua negara. Ia termasuk mengukuhkan pembangunan sumber manusia dan pembangunan keupayaan kedua-dua agensi melalui latihan khas. Dia orang pun buat pergerakan yang maju ke depan. So jadi kita ambil tindakan pantas dengan kerjasama dua hala supaya sekatan pergerakan lintas negara ini dapat dikekang. Penganjuran program ini adalah kali yang kelima sejak dimulakan pada tahun 2018. Kerjasama utuh antara kedua-dua agensi juga seiring dengan bidang tugas yang dimeteraikan sejak 2009. Kevin Budiarto melaporkan, Jakarta, Indonesia, TV3. Parti Move Forward, parti yang mengungguli pilihan raya Thailand 2023 lalu, kini berhasrat untuk menguasai posisi Speaker Dewan Parlimen negara itu. Menurut kenyataan dikeluarkan, salah seorang wakil rakyat dari parti terbabit, pelantikan Speaker Dewan dalam kalangan ahlinya membolehkan sesuatu keputusan dibuat dengan segera, termasuklah meminda perlembagaan atau menggubal perlembagaan baru.
Jelas wakil rakyat berkenaan, sirikannya Tan Sakun, pelantikan speaker baru Dewan akan dibuat sebaik kata putus penubuhan kerajaan campuran dicapai bersama-sama parti gabungan yang lain. Selain itu, terdapat 3 agenda berasingan yang mendorong keputusan parti dibuat berhubung pemilihan jawatan speaker Dewan. Antaranya menggesa proses melaksanakan 45 rang undang-undang yang dicadangkan sewaktu manifesto disegerakan selain mempertimbang kelulusan rang undang-undang yang dibuat menerusi suara rakyat. Pada pilihan raya baru-baru ini, parti Move Forward memenangi 152 daripada 500 kerusi sekaligus mendorong pembentukan kerajaan campuran bersama-sama 7 parti politik yang lain. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa Myanmar membuka sepadan negara itu bagi membolehkan bantuan kemanusiaan luar dibawa masuk ke seluruh lokasi yang terjejas dengan taufan Mocha baru-baru ini. Ketua Hak Asasi Kemanusiaan PBB Volker Turk dalam sidang medianya di Geneva, Switzerland turut mendesak agar pemerintah junta Myanmar segera berbuat demikian bagi menyelamatkan lebih ramai lagi bangsa yang memerlukan bantuan terutama di Rakhine. Jelas beliau sekiranya gagal berbuat demikian, junta tentera negara itu seakan-akan menafikan hak penduduk di Rakhine yang terdiri daripada etnik Rohingya. Setakat ini angka korban mangsa yang didedahkan junta tentera adalah 148 orang dengan sebahagian besarnya dari Rakhine. Taufan Mocha yang berkelajuan sehingga 155 km sejam itu melanda pada 14 Mei lalu sehingga meranapkan beberapa perkampungan dan pekan kecil di sempadan Myanmar dan Bangladesh. Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan hasrat untuk menjadi calon parti Republikan bagi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat Mei tahun depan. DeSantis, 44 tahun, dilaporkan sudah menyerah dokumen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bagi pencalonannya. Beliau dipilih semula sebagai Gubernur Florida buat penggal kedua pada November 2022 dengan keterampilannya dalam kalangan anggota Parti Republikan amat disenangi. Kuasanya untuk mengumpul dana menjadikannya cabaran kepada bekas Presiden Donald Trump untuk dicalonkan bagi merebut jawatan di White House. DeSantis dijadual mengadakan mesyuarat di Miami dengan penerima utamanya yang akan segera melancarkan gerakan mengumpul dana bagi pilihan raya Presiden itu. Bagaimanapun, DeSantis dilihat menghadapi cabaran besar bagi merapatkan jurang dengan Trump yang mendahului perlumbaan bagi jawatan Presiden dengan hampir 40% mata. Harta benda penduduk musnah dan hampir 1 juta penduduk terjejas akibat banjir yang melanda Somalia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menggesa bantuan kemanusiaan dihulurkan kepada penduduk. Rusia mengancam Kiev dengan tindak balas lebih keras selepas wilayah Belgorod diserang dengan tembakan artileri dan mortar oleh tentera Ukraine. Moskow pada masa sama mengerahkan jet dan artileri untuk melawan kumpulan bersenjata di kawasan bergolak. Penghibur legenda Tina Turner meninggal dunia pada usia 83 tahun di kediamannya di Kuznach, Switzerland. Punca kematian bagaimanapun tidak didedahkan, namun penyanyi itu menderita barah usus dan komplikasi lain sejak 2016. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. 211 pukulan hanya untuk mendapatkan satu mata ketika aksi beregu wanita negara. Pilihan Amtinah menentang pasangan Jepun Rina Miura Ayako Sakuramoto menjadi bualan hangat peminat tempatan yang hadir pada hari ketiga Badminton Masters Malaysia di Axiata Arena Bukit Jalil. Rally panjang dan aksi penuh drama itu bukan sahaja paling memukau setakat ini, tetapi lebih penting, Pilitina berjaya meneruskan kemeraan ke suku akhir esok. Laporannya bersama wartawan Nurul Syakirah Zulkifli. Laungan dan sorakan peminat tempatan bergema di Axiata Arena Bukit Jalil sepanjang Pilitina turun buat kali pertama menentang pasangan Jepun Rina Miura Ayako Sakuramoto. Manakah tidak, pelbagai variasi pukulan disajikan beregu wanita negara ini di set pertama sebelum menang 21-17. Memasuki set kedua, Helah sama cuba ditampilkan pilihan ke-6 ini untuk mengelirukan lawan mereka. Namun akur tewas 18-21 sekaligus terpaksa beraksi sehingga ke set penentuan. Ketika ramai penyokong cemas menyaksikan Perli dan Tina mula dihimpit kecederaan dan keletihan, beregu wanita negara ini kembali mencetuskan suasana meriah di Axiata Arena apabila meraih mata ke-17 selepas mengharungi rally panjang lebih 3 minit dengan 211 pukulan. Apa yang menarik, 211 pukulan itu dikatakan yang terpanjang dalam sejarah kerana ia mengatasi rekod 195 pukulan yang dilakukan pasangan Korea baik Hana Lee Yurim dan gandingan Cina Du Yue Lee Wen Mei pada Masters Korea tahun lalu. Apapun pada akhirnya, soal menang kalah menjadi tumpuan dan tuah menyebelahi Pilitina apabila menang 21-19 di set penentuan sekaligus layak ke suku akhir selepas mengharungi aksi selama 1 jam 29 minit. Actually I don't think to kill the shot too soon because I know it's a long rally and they already prepare. So both sides also just prepare well. For me and Tina, we know we are tired, but we know opponent also tired. So we just in our mind, of course, we want to win that shot. So we just mental prepare very well, and I'm so happy that we win the point. Di suku akhir esok, Pilitina dijadual menentang satu lagi wakil Jepun, Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Sementara itu, dua beregu lelaki negara Aaron Chia Sohuyik dan Kaiwun Man Wei Chong turut berjaya meneruskan kemaraan ke suku akhir esok. Gandingan Kaiwun Wei Chong pertama mara selepas menundukkan pasangan Scotland Alexander Dunn Adam Hall 19-21, 21-16, 21-13. Manakala Aaron Wuyik yang turun selaku pilihan kedua menewaskan gandingan Korea Selatan Choi Sol-gyu Kim Won-ho 21-19, 21-14. Baru saja kita main di Piala Sudirman, baru saja kalah dengan Kim. So saya rasa hari ini perlawan memang 50-50 pada first set tadi, memang sangat sengit. Siapa yang ambil first set itu lebih advantage lah. So bila masuk ke second set, kita sudah masuk gameplay saya dengan Aaron memang sentiasa attack dengan first 3 shot. Memang semua shot yang kita dapat lah. Apapun hasrat penyokong tempatan untuk menyaksikan pemain perseorangan lelaki utama negara Li Zijia melangkah ke suku akhir tidak kesampaian apabila pilihan keempat itu tewas kepada pemain meningkat naik dari Taiwan Lee Chunyi. Tewas set pertama 19-21, Zijia bangkit memenangi set kedua 21-16 namun sekali lagi dihampakan dengan kekalahan 15-21 di set penentuan. Ketika ini juga sedang berlangsung satu lagi aksi beregu lelaki negara Ong Yusin Teo Yi yang berdepan pasangan Taiwan Lu Qingyao Yang Pohan. Dalam pada itu, tumpuan bagi perlawanan membabitkan pemain-pemain dari negara lain juga menyaksikan beberapa keputusan di luar jangkaan. Perseorangan lelaki Indonesia, Jonathan Christie yang turun selaku pilihan ketiga kejohanan, dikejutkan wakil Jepun Kenta Nishimoto 22-20, 21-11 dalam aksi pusingan kedua yang berlangsung selama 52 minit. Kemaraan Christie ke peringkat suku akhir sekali lagi disekat Nishimoto dalam kedua-dua kejohanan di Malaysia musim ini, kali terakhir di Terbuka Malaysia Januari lalu. Ya, saya rasa saya sedikit kurang sabar karena bola shuttlecock di sini cukup lambat, cukup slow. Tapi ya, saya bermain sedikit kurang lebih menyerang. Harapan bekas beregu lelaki nombor 1 dunia Marcus Fernaldi, Kevin Sanjaya untuk kembali bangkit dari prestasi hambar tidak menjadi kenyataan apabila turut kecundang kepada wakil Jepun yang juga pasangan pilihan keempat Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan keputusan 17-21, 15-21. Hoki dan Kobayashi bakal berdepan pasangan dari Taiwan Chang Kochi, Po Li Wei
pada aksi suku akhir esok. Cerita berbeza pula buat bergu campuran Indonesia Rinov Rivaldi Pita Mentari yang melangkah kejutan mengejutkan gandingan pilihan ke-6 kejohanan dari Belanda Robin Tabeling Selina Pick 21-18, 21-19 untuk memastikan slot ke suku akhir. Sebelum ini Rinov Mentari menyingkirkan pasangan negara Centan Jieto Iwe di pusingan pertama. Perseorangan wanita nombor 1 dunia Akane Yamaguchi menepati ramalan melepasi saingan pusingan kedua, menewaskan perseorangan utama Denmark Mia Blichfeld 21-18, 21-17. Nyata jurang yang sangat berbeza di antara dua pemain itu apabila Blichfeld dirangking ke-21 dunia belum mampu memiliki sebarang kemenangan dalam 8 pertemuan keseluruhan. Dalam satu lagi aksi, pilihan utama bergu wanita Chiharu Shida Nami Matsuyama juga meneruskan kemarahan ke suku akhir selepas mudah menyingkirkan gandingan China Li Wenmei Liu Xunchuan 21-16, 21-12. Memasuki hari ketiga saingan Masters Malaysia 2023 menyaksikan bukan sahaja wakil negara yang tersingkir awal, malah beberapa pemain pilihan lain juga turut gagal melepasi pusingan kedua untuk mara ke suku akhir. Bagaimanapun, Masters Malaysia dijangka tetap meriah memandangkan pemain yang masih berjuang mempunyai misi yang sama untuk memburu mata kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024. Dalam perkembangan lain, tindakan pemain perseorangan lelaki utama negara Lee Zijia mengumumkan pelantikan Wong Tat Man sebagai jurulatih baharu nampaknya mengundang rasa kurang senang pemain perseorangan lelaki Hong Kong Angus Ng Kalong. Manakala tidak, Kalong dan rakan pasukannya kini sedang sibuk melakukan persiapan menjelang Sukan Asia di Hangzhou, China September depan dan memburu mata kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Bagaimanapun, Zijia menegaskan pihak pengurusannya sudah melakukan prosedur yang betul dan ia tidak sepatutnya menjadi isu yang besar. Mengambil contoh kelab bola sepak kegemarannya, Manchester United mengumumkan pelantikan Erik ten Hag sebagai pengurus baharu ketika masih bersama Ajax musim lalu. Pihak pengurusan Zijia juga mengambil pendekatan hampir sama demi karier pemain berusia 25 tahun itu. Menambahkan lagi perdebatan ini, Zijia membalas komen Kalong betul-betul ketika pemain perseorangan lelaki Hong Kong itu berjalan di belakang Zijia pada sesi sidang media di Axiata Arena semalam. Does it sounds like an issue or what? I don't think it's an issue. So kita tahu saya Manchester United fans. Erik ten Hag dia transfer dari Ajax punya player atau management dia ada bising-bising. Tak ada kan? So we deal it very professionally and semua ikut by law. I don't think this is a big issue. So I mean, let's just move on and try to be positive. And we are finally have a coach is a thing that as a Malaysian we should happy about it. Baru-baru ini, Kalong mengakui sukar untuk menerima keputusan Tak Meng yang memilih tawaran untuk membimbing Zijia. Katanya tindakan itu meletakkan dirinya dan rakan sepasukan dari kamp badminton Hong Kong berada dalam situasi sukar ketika mereka dalam persiapan menghadapi Sukan Asia di Hangzhou, China September depan selain misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Bagaimanapun, Kalong mendedahkan dia sudah mengetahui perkara itu seminggu lebih awal dan tiada daya untuk menghalang hasrat jurulatih itu. Dijangka Tak Meng mula bertugas selaku jurulatih baharu Zijia selepas tamat terbuka Indonesia Jun depan. Selain membimbing pasukan Malaysia, Tak Meng pernah melatih Indonesia, Scotland, Korea Selatan dan ketika ini Hong Kong. Meskipun gagal mempertahankan rekod tanpa kalah, Ketua Jurulatih Seri Pahang Fandi Ahmad memuji kerja keras dan disiplin yang ditunjukkan anak didiknya dalam pertemuan menentang Jurulatih Takzim JDT malam tadi. Hasil kerja keras itu menyebabkan tuan rumah terpaksa bertungkus lumus sebelum meraihkan kemenangan. Tapi saya happy dengan performance kerana mereka bersemangat. Mereka tahu tim ni memang susah nak menang kita. Kita alhamdulillah juga pasal kita cuma kalah 2-0 tapi kita pun ada dapat beberapa peluang tapi mudah-mudahan dari sini kita dapat pelajari lebih mudah-mudahan game-game akan datang. Sementara itu, dalam sidang media sama, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Esteban Solari mengakui perlawanan menentang Seri Pahang malam tadi sangat berikutan misi merebut 3 mata penuh sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah. Today was a game we knew it was a tough game. We always take the games very seriously and that's why you see this game like this because every game we respect our rivals and we try to play the most serious game we can. JDT meleburkan rekod tanpa kalah Seri Pahang apabila mencatat kemenangan 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim.
Begitupun tuan rumah diberi tentangan sengit oleh pasukan pelawat apabila terpaksa menanti sehingga ke akhir babak pertama untuk memecah kebuntuan gol. Bergson da Silva meledak jaringan pembukaan JDT minit ke-45 selepas memudahkan hantaran Fernando Forestieri dalam kotak penalti. Bersambung babak kedua, anak didik Esteban Solari terus memberi tekanan dan hasilnya JDT meraih gol kedua kali ini disumbangkan Forestieri pada minit ke-74 untuk gol ke-13 dalam saingan Liga buat penyerang dari Argentina itu. Kemenangan itu meletakkan skuad Harimau Selatan terus gah di Persada Liga dengan rekod 12 menang berturut-turut. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor mengukuhkan kedudukan di tangga kedua selepas menewaskan Kedah Darul Aman 3-2. Namun Selangor terlebih dahulu ketinggalan hasil jaringan Amir Juraboyev seawal minit ke-5. Tuan rumah meraih gol penyamaan menerusi Aaron Denwell yang memudahkan bola muntah sepakan penalti minit ke-23. Kedudukan satu sama itu hanya bertahan 4 minit apabila William Dira kembali meletakkan Kedah kembali memimpin perlawanan. Aksi bertambah rancak selepas jaringan Faisal Halim meningkat kedudukan sekali lagi kepada 2 sama minit ke-40. Bersambung babak kedua, Nur Al-Rawab muncul wira apabila meledak gol kemenangan minit ke-78 untuk 3-2 memihak Selangor kekal sehingga tamat permainan. Kemenangan itu membolehkan anak buah Tan Chen Ho menghimpun 28 mata, 3 mata mengatasi Seri Pahang di tempat ketiga dan 4 mata di depan Sabah. Ini juga adalah kemenangan ke-6 dalam 7 aksi terakhir buat The Red Giants sekaligus meletakkan mereka pada landasan baik untuk mara kesaingan peringkat Asia musim depan. Laporan tadi mengakhiri Semua Sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sabah bagi mewujudkan larangan ahli Dewan Undangan Negeri Adun bertukar atau melompat parti. RUU itu diluluskan jam 7 malam tadi selepas mendapat sokongan lebih 2/3 Adun yang hadir dengan seramai 13 Adun mengambil bahagian dalam perbahasan. Keputusan itu selepas 2 pengundian belah bahagian untuk Fasal 2 berkaitan pindaan perkara 6 Perlembagaan Sabah dan pengundian bacaan kali ketiga RUU larangan bertukar parti. Seramai 61 Adun menyokong manakala 14 tidak bersetuju dan 4 lagi tidak hadir bagi pengundian belah bahagian Fasal 2. Manakala 75 menyokong dan 4 tidak hadir bagi pengundian bacaan ketiga RUU larangan bertukar parti. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur berkata Adun yang keluar parti dalam satu parti gabungan dan menyertai parti politik yang lain dalam gabungan yang sama atau berbeza akan terhenti menjadi Adun. Politik yang lain dalam gabungan yang sama. Sekian paparan buletin utama malam ini. Sempena Karnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda pada 2 hingga 4 Jun depan, jangan lupa kunjungi booth Jom Iklan dan nikmati diskaun 50% untuk pakej SME Media Prima. Pelbagai peluang dan idea untuk pengiklanan bersama platform Media Prima dapat diterokai sepanjang tempoh terbabit. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.